Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan membahaskan sebagai satu landasan kepada perbahasan wacana falsafah kenegaraan yang akan kita bahaskan pada hari ini. Sesi saya ini menjadi satu bentuk sesi yang sangat penting, sebab sebelum kita berbahas berdasarkan kepada tentatif, kita akan melihat kepada beberapa contoh kepada bidang-bidang kenegaraan, iaitu bahas tentang politik, tentang ekonomi dan juga tentang pendidikan. Jadi dalam sesi saya pada pagi ini, insyaAllah kita akan cuba meletakkan satu landasan ataupun satu wacana dan mengapa sebenarnya kita perlu membahas kenegaraan pada kerangka falsafah. Walaupun kita melihat pada hari ini secara prolog ataupun secara persoalan-persoalan asas, kita sebagai warga negara Malaysia khususnya dan sebagai ummah ataupun salah satu bata di dalam ummah Islamiah dalam kerangka dunia amnya, perlu mempersoalkan kembali tentang persoalan-persoalan besar tentang kenegaraan. Kita mempersoalkan kembali dalam pada kerangka yang lebih asas, iaitulah dalam kerangka falsafah, iaitulah kerangka yang lebih dalam. Sebagai contoh, kalau saya pada hari ini, saya sebagai generasi 30-an, kalaulah saya hari ini pergi ke Kuala Lumpur, saya pusing ke KLCC, saya lihat kemajuan dan pembangunan-pembangunan yang ada di sana, dan kadang-kadang timbul persoalan dalam diri saya, sebenarnya segala pembangunan ataupun segala binaan-binaan yang ada itu sebenarnya untuk siapa? Sebab bila saya pergi kedai-kedai dekat situ pun saya akhirnya rasa saya tak mampu nak menikmati segala barang-barang yang ditunjukkan. Saya tidak dapat menikmati segala yang dibayangkan seolah-olah kemajuan yang ditonjolkan dekat situ. Jadi sebenarnya persoalan asas kita sebagai seorang manusia dan juga sebagai warga negara Malaysia, sebenarnya segala kemajuan ini dan segala pembangunan ini adalah untuk siapa? Dan kita juga boleh mempersoalkan, jadi kalaulah kita menyebutkan tentang kemajuan ataupun kita menyebutkan tentang pembangunan hari ini, adakah kita sendiri sebagai seorang manusia merasakan segala pembangunan dan kemajuan ini membawa kita kepada sebuah erti kebahagiaan? Sedangkan statistik sendiri menunjukkan kadar stres di kalangan rakyat Malaysia ini semakin meningkat saban tahun, lagi-lagi pasca daripada COVID-19, menunjukkan secara realitinya, walaupun kita dibentangkan dengan data-data kajian menunjukkan kadar GDP yang sering meningkat dan kadar pembangunan infrastruktur yang semakin banyak, kita sendiri boleh mempersoalkan diri kita kembali. Adakah segala kemajuan dan pembangunan ini membawa kita kepada kebahagiaan? Dan ini adalah satu persoalan-persoalan besar. Dan saya yakin sebenarnya wacana kenegaraan ini ataupun perbahasan tentang kenegaraan ini bukanlah satu perkara yang baru. Ianya telah dibahaskan oleh ramai pihak pada pelbagai peringkat diskusi ataupun peringkat diskurs. Sama ada secara akademik, sama ada secara masyarakat, sama ada secara mainstream. Namun persoalan yang timbul, pada peringkat manakah yang kita membahaskan tentang kenegaraan? Adakah kita membahaskan kenegaraan itu pada kerangka polisi semata-mata, ataupun dasar semata-mata, ataupun kepartian semata-mata, ataupun kepimpinan semata-mata? Ataupun sebenarnya di sana ada landasan yang lebih dalam yang perlu kita membahaskan apabila kita ingin mengungkapkan persoalan-persoalan kenegaraan? Ini menjadi satu landasan-landasan yang besar untuk kita kembali merungkai kembali perbahasan kenegaraan pada hari ini. Dan sebenarnya kalaulah kita fikirkan dengan pengalaman ummah, tahun-tahun depan kita akan sampai ke tahun 2024. Kalau secara rasminya cukuplah 100 tahun sejak kejatuhan Khalifah Islam. Dan kalau kita ikut secara pengalaman ummah selama 100 tahun dan pengalaman kita di tanah air Malaysia ini pasca kemerdekaan hampir 70 tahun, kita sebenarnya boleh mempersoalkan kembali ke mana sedang kita pergi, ke arah hala tuju mana sedang kita pergi. Jadi ianya sepatutnya menjadi satu persoalan-persoalan asas yang diperbahaskan kembali, yang diwacanakan kembali, diarus perdanakan kembali untuk menilai sebenarnya ke arah mana hala tuju kenegaraan kita pada hari ini. Jadi saya ingin menarik untuk kenapa kita perlu membahas tentang falsafah kenegaraan. Kita perlu faham
bahawa kenegaraan kita pada hari ini didirikan di atas apa. Bila mana kita dapat faham bahawa kenegaraan kita pada hari ini didirikan di atas satu falsafah, maka sebenarnya untuk kita memperbaiki ataupun membangun kembali kenegaraan kita, kita perlu pergi kepada kerangka falsafah. Dan kalau kita lihat di dalam slide ini, bagaimana digambarkan sebelum ini bentuk penjajahan yang berlaku di tanah air kita adalah dalam bentuk penjajahan secara langsung. Tetapi bila mana berubah ke fasa enlightenment, ataupun ada sebahagian menyebutkan fasa enlightenment atau sekitar 1700-1800, bentuk kenegaraan, bentuk penjajahan kenegaraan mula melalui satu transformasi, satu bentuk baru, satu order baru, yang sebahagian pengkaji menyebutkan ini adalah satu bentuk neo-colonialism, neo-penjajahan. Kalaulah sebelum ini penjajahan itu berlaku secara langsung, maka berlalunya fasa baru, berlakunya satu bentuk penjajahan baru. Jadi bagaimana penjajahan yang baru itu berlaku? Jadi penjajahan itu berlaku melalui dengan pembentukan ideologi-ideologi yang mendasari sesebuah kenegaraan. Mereka mempersoalkan kembali tentang siapakah bangsa. Mereka menyusun kembali siapakah itu jati diri kenegaraan. Siapakah itu negara bangsa. Mereka membentuk semua kembali kepada kerangka-kerangka tersebut. Dan biasanya kita membahas persoalan ini dalam kerangka kelompok elit atau sebahagiannya kita sebutkan sebagai Anglophile, ataupun kita membahas kerangka ini dalam bentuk kerangka sistem. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, kita hari ini setelah 70 tahun, mereka yang kita katakan sebagai Anglophile telah pergi. Yang membesar, yang dibangunkan oleh penjajah secara langsung itu telah pergi. Tetapi timbul persoalan, sebenarnya kenapa kita masih lagi berada di dalam kerangka kenegaraan yang ada pada hari ini. Jadi sebenarnya ini menunjukkan ada landasan yang lebih dalam yang membentuk kenegaraan kita pada hari ini. Dan sebenarnya benda ini bukan satu benda yang baru. Ibn Khaldun sendiri menyebutkan bagaimana apabila sesuatu tanah itu dijajah, mereka yang dijajah itu mula akan merasa kagum dengan orang yang menjajahnya sehingga akhirnya dia merubah cara fikir dia, merubah budaya dia, merubah cara berpakaian dia. Dan inilah yang berlaku kepada kenegaraan kita pada hari ini. Ianya berlaku pada kadar yang lebih dalam. Bukan pemimpin, bukan polisi, bukan sistem, tetapi ianya berlaku pada kerangka yang lebih dalam. Dan ada setengah penyelidik menyebutkan ianya sebagai dengan istilah captive mind ataupun ilmu kolonial, colonial knowledge. Dan maksudnya kita dibentuk ataupun dibentuk kenegaraan kita berdasarkan kepada acuan yang mereka mahukan. Dan di atas pembentukan order baru inilah kita melihat terdapat pelbagainya respon-respon di kalangan umat Islam ketika itu. Yang saya letakkan di sini ada 3 respon. Dan respon pertama, sama ada mereka menerima realiti tersebut, mengiktiraf realiti tersebut, akhirnya lahirlah yang disebut sebagai Islam sosialis, Islam liberalis, Islam demokratis. Dan mereka mengiktiraf dan menerima bentuk-bentuk baru yang telah dibentuk dengan acuan penjajah. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang melihat permasalahan ini hanyalah pada kerangka permasalahan sistem. Jadi apa yang dilakukan yang boleh diistilahkan sebagai islah, cubaan-cubaan untuk merubah kepada sistem-sistem yang sedia ada. Dan maka kalaulah dilihat pendidikan itu bermasalah, maka dilihat yang perlu dibangunkan adalah institusi-institusi Islam. Dan kalau dilihat universiti itu bermasalah, maka dilihat yang perlu dibangunkan adalah universiti Islam. Kalau dilihat ekonomi itu bermasalah, maka dilihat yang perlu dibangunkan adalah ekonomi Islam. Tetapi benarkah ekonomi yang dibangunkan pada hari ini hanyalah sekadar pada sistem? Itu satu persoalan besar. Ataupun ekonomi yang dibangunkan, pendidikan yang dibangunkan, sistem sosial yang dibangunkan mempunyai satu bentuk yang lebih dalam yang mendasari sudut pandang tersebut. Dan sebenarnya ada kelompok yang ketiga yang melihat sebenarnya ancaman yang berlaku adalah lebih dalam, iaitulah pada bentuk falsafahnya. Dan itulah kita biasa baca sebagaimana contoh idea-idea oleh Dr. Burhanuddin Hilmi, Hamka, Profesor Hamka daripada Indonesia. Maksudnya mereka membahaskan soal-soal kenegaraan bukan sekadar pada sistem, tetapi pada jati diri bangsa, pada identiti kenegaraan, pada sistem sosialnya, pada kesan penjajahannya. Maksudnya dia melihat pada kerangka yang lebih mendasar dan lebih mendalam. Bagaimana Al-Maududi sendiri, mereka
golongan-golongan yang boleh kita katakan golongan-golongan Nahdhah yang menyedari apa yang sedang berlaku dalam dunia ini secara keseluruhannya, yang berlaku satu bentuk penjajahan baru. Mereka menyedari sebenarnya apa yang berlaku itu bukanlah sekadar penjajahan fizikal ataupun sistem. Dan dia sebutkan semua ini telah tertanam kukuh dalam jiwanya, maka benar itu hak apa yang barat lihat benar, dan salah batil itu apa yang barat lihat salah. Maksudnya kerangka fikir kita pada landasan yang paling asas sekali. Bila kita sebut tentang kebenaran, dia membahaskan tentang falsafah ilmu. Jadi maksudnya pada tahap itu, apa yang barat lihat benar pada kerangka falsafah ilmu, maka kita pun anggap benar. Dan apa yang barat lihat salah, maka kita pun anggap salah. Maksudnya pengaruh itu adalah, kesan itu adalah pergi lebih dalam. Jadi saya ingin gambarkan di sini bagaimana akhirnya bila kita faham, itulah setup kenegaraan kita pada asalnya, dan sehingga kepada hari ini, inilah yang berlaku. Saya letakkan ada beberapa peringkat. Dia ada realiti ini adalah apa yang kita nampak pada hari ini. Realiti kenegaraan pada hari ini, kita melihat ada pelbagai permasalahan sama ada pada ekonomi, pada politik, pada pendidikan, pada sosial, pada perundangan. Terdapat pelbagai bentuk-bentuk permasalahan yang berlaku. Dan sebenarnya bila kita tarik lagi dekat situ, adanya gagasan. Profesor Datuk Ubaid ada sebutkan tentang kita terdapatnya pelbagai gagasan yang telah kita bangunkan. Ada yang bersifat jangka masa panjang, seperti WKB, Wawasan 2020, dan lain-lain. Dan ada yang bersifat sederhana, RMK, dan ada yang bersifat jangka masa pendek, iaitulah bajet. Jadi kita boleh melihat inilah, dan di atas gagasan-gagasan inilah berdirinya adanya sistem yang mendasarinya. Dan sistem itu adanya konsep-konsep dan idea. Dan idea itu dia sebenarnya berdiri pada landasan yang lebih asas, iaitulah falsafah. Jadi apa yang saya ingin tunjukkan di sini, bahawa terdapat hubungan yang sangat rapat di antara realiti dan falsafah. Kadang-kadang kita membangunkan sebuah gagasan, sebuah idea baru yang kita gambarkan seolah satu benda yang cantik, tetapi bila mana idea tersebut masih berdiri di atas sistem yang sedia ada, yang sifat sistem itu tidak dapat menerima idea-idea yang membangun. Yang sifat idea itu adalah bersifat sekular. Sifat idea itu adalah bersifat dikotomi. Sifat idea itu adalah bersifat kapitalis. Maksudnya kita masih lagi tidak dapat keluar daripada sistem itu. Walaupun idea-idea itu kita angkat idea itu dengan baik. Sebagai contoh, bila kita sebut dalam ekonomi, antara asas yang menjadi dasar dalam ekonomi adalah kita sebutkan secara human capital. Human capital ini, ataupun yang ditakrifkan dengan modal insan, adalah bukan sekadar satu konsep, tetapi ianya adalah satu konsep yang dilatari oleh falsafahnya yang jelas. Di sana ada falsafah humanismnya. Di sana adanya falsafah yang menggambarkan tentang evolutionismnya, maksudnya bagaimana manusia-manusia itu dieksploitasi demi kepentingan ekonomi. Akhirnya dekat situ lahirlah human capital. Jadi kita pada hari ini membahas kenegaraan tanpa kita sedar sebenarnya setiap istilah-istilah dan konsep-konsep yang mendasari kenegaraan kita pada hari ini ada falsafah yang mendasarinya. Ada bentuk falsafah yang mendasarinya. Jadi timbul persoalan di sini, kalaulah ini struktur yang mendasari kita kenegaraan kita pada hari ini, kita buatlah apa-apa bentuk gagasan pun, tetapi selagi mana kita tidak pergi kepada membina falsafah kita yang tersendiri, membina konsep utama sistem itu secara tersendiri, gagasan itu tidak akan mampu keluar daripada sistem-sistem yang sedia ada. Dan akhirnya timbul persoalan, apakah yang menjadikan kita berdaulat dalam menentukan hala tuju dan nasib kenegaraan kita pada hari ini. Ini adalah persoalan besar yang kita boleh timbulkan daripada hakikat hubungan realiti dan falsafah. Okey, jadi hari ini kita boleh simpulkan sebenarnya realiti hari ini yang kita lihat dalam kenegaraan hari ini adalah cerminan kepada falsafah barat yang mendasari kepada konsep-konsep utama kenegaraan sehingga membentuk apa yang kita nampak pada hari ini. Daripada konsep, sedangkan falsafah mereka itu sendiri berada di atas landasan falsafah etis yang menafikan Tuhan, yang menolak Tuhan.
Dan di atas itu mereka membina falsafah-falsafah utama pada ekonomi, pada politik. Dan daripada falsafah itu membentuk ideologi. Dan daripada ideologi itu membentuk sistem dan dasar. Dan daripada dasar itu membentuk produk insani. Jadi maksudnya, kesemua yang kita nampak pada hari ini, hakikatnya mempunyai satu hubungan yang sangat rapat dengan akar yang mendasarinya. Kalau kita umpamakan seperti sebuah pohon, realiti hari ini mungkin buah-buah yang kita nampak. Sedangkan konsep-konsep utama itu adalah pohon utama yang mendasarinya. Dan falsafah itu adalah landasan yang kita tidak nampak, tapi ianya menjadi landasan sehingga membentuknya realiti kenegaraan pada hari ini. Jadi timbul persoalan, bagaimanakah jalan keluar daripada segala kemelut yang kita ada dalam kemelut kenegaraan pada hari ini. Jadi satu-satunya jalan keluar daripada kemelut kenegaraan yang kita ada pada hari ini, bila kita definisikan permasalahan realiti hari ini adalah berpunca daripada falsafah, maka satu-satunya jalan keluar adalah kita perlu membina kerangka falsafah kita yang tersendiri. Bila mana kita mampu mendefinisikan falsafah kita itu sendiri dengan makna yang tersendiri, dengan makna yang luas, sehingga membentuk ideologi-ideologi kita, membentuk bidang-bidang kita, membentuk sistem-sistem kita, barulah kita boleh membentuk suatu realiti yang baru. Maksudnya membangun sebuah realiti yang baru perlu kepada satu kerangka falsafah yang baru yang menjadi satu landasan kepada kenegaraan pada hari ini. Dan apa yang saya maksudkan dengan falsafah di sini, saya tidak maksudkan falsafah itu dengan produk Yunani yang sedia ada ataupun produk-produk falsafah barat yang sedia ada. Tetapi yang saya maksudkan falsafah di sini adalah dengan kita membangun kembali satu metod cara berfikir, metod berfikir yang bersifat kritikal, yang bersifat universal, yang bersifat integral, bagi mencapai kebenaran hakikat pada sesuatu perkara. Jadi definisi falsafah kita ini mampu meletakkan wahyu itu adalah sebagai landasan yang mendasari falsafah kita. Bukan lagi seperti mana falsafah-falsafah yang ada pada hari ini yang membuang wahyu, yang menafikan wahyu, yang meletakkan seolah-olah rasionalisme itulah landasan untuk mencapai kepada hakikat kebenaran. Maka landasan untuk memula membangun kenegaraan kita yang baru perlu bermula dengan kerangka kita membangun falsafah kita yang tersendiri. Membangun kerangka falsafah ilmu kita yang tersendiri. Dengan kita mempunyai falsafah ilmu kita yang tersendiri, barulah di atas itu kita mampu membentuk definisi bidang, ontologi. Yang kita boleh definisikan kembali sebenarnya politik yang kita mahukan ini apa. Kalaulah dalam barat hari ini mendefinisikan politik sebagai suatu kuasa yang manusia secara rakus inginkannya, dan di dalam manusia mendapatkan kuasa itu secara politik tidak perlu berpegang kepada apa-apa nilai, kita perlu definisikan kembali apakah politik kita. Apakah konsep kuasa kita? Apakah konsep kepimpinan kita? Apakah konsep rakyat kita? Kita perlu definisikan kembali dengan kita membangun falsafah kita yang tersendiri. Dan daripada bidang yang baru itu, barulah kita dapat membina satu aksiologi ataupun nilai-nilai dan juga teori-teori nilai ataupun ciri-ciri bidang-bidang yang baru. Selagi mana usaha-usaha kita, usaha-usaha kenegaraan yang kita lakukan hari ini masih lagi tidak pergi pada kerangka yang paling dasar, dan kita masih lagi tidak dapat membentuk kepada realiti baru yang kita mahukan. Inilah satu-satunya jalan keluar daripada kemelut yang berlaku pada hari ini. Dan ini adalah satu perspektif juga yang perlu kita persoalkan pada hari ini. Dunia pada hari ini melalui satu transisi diskurs kenegaraan. Diskusi kenegaraan melalui satu transisi yang baru, yang dilihat seolah-olah yang baru. Bila mana Barat membentuk kenegaraan kita pada hari ini, mereka membangunkan kenegaraan kita dalam kerangka nation state, iaitulah negara bangsa. Negara bangsa dengan maksud apa? Bangsa-bangsa yang membentuk kenegaraan itulah bangsanya, itulah negaranya. Kalaulah kita sebagai contoh Malaysia, mereka cuba membentuk Malaysia ini menjadi satu bangsa Malaysia dengan kita menghapuskan segala identiti dan jati diri etos kita, etos peradaban kita, etos identiti kita yang agung dan yang hebat.
Jadi dalam dunia hari ini, bila mana selepas daripada Perang Dunia, bentuk kenegaraan yang berlaku di dunia adalah dalam bentuk nation state. Dalam bentuk nation state. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, dunia mengalami satu kecelaruan identiti. Nation state yang mereka barat cuba bangunkan akhirnya tidak dapat menolak kenegaraan itu untuk pergi lebih jauh. Sebab identiti itu tidak cukup kuat untuk menjadi satu landasan kepada kenegaraan tersebut. Jadi sebab itulah akhirnya pada hari ini berlakunya satu debate tentang bangunnya satu idea baru yang disebut sebagai civilization state. Iaitulah negara berlandaskan kepada ketamadunan. Negara tamadun. Yang cuba melihat identiti kenegaraan itu adalah dalam kerangka yang lebih dalam. Iaitulah berlandaskan kepada identiti ketamadunan. Dan kita tengok contoh Turki pada hari ini. Dan membangunkan bahawa identiti dia adalah identiti Uthmaniyah. Dan kita tengok contoh India pada hari ini. Mula bercakap tentang identiti dia yang bersifat daripada kerajaan-kerajaan Hindu. Sedangkan sebenarnya Islam sebenarnya mempunyai satu peranan yang besar dalam wilayah India, kerajaan Mongol. Tetapi mereka ketepikan, mereka pergi kepada identiti Hindu. Rusia pada hari ini, bila mana mereka menyerang Ukraine, mereka menggunakan dengan hujah bahawa inilah identiti civilization state, negara bangsa, negara tamadun yang sepatutnya menjadi landasan sehingga boleh berhak untuk menyerang Ukraine pada hari ini. Jadi timbul persoalan, kita di mana? Kita sebagai Malaysia, kenegaraan kita pada hari ini di mana dalam wacana negara tamadun yang sedang hangat diperbahaskan pada hari ini. Kita tengok Indonesia sendiri pun mula berbahas tentang tamadun, tentang peradabannya, tetapi timbul persoalan sebenarnya jati diri mana yang menjadi landasan kepada kenegaraan mereka pada hari ini. Jadi kalaulah benar kita ingin membangunkan kenegaraan kita, kita perlu membangunkan kembali keupayaan bangsa kita, membangunkan kembali sejarah kita, membangunkan kembali identiti kita. Barulah dekat situ kita mempunyai satu peranan yang besar ataupun kita mempunyai satu identiti yang besar sehingga boleh kekal relevan dan mempunyai satu kedudukan yang tinggi dalam perbahasan kenegaraan pada hari ini. Jadi ini adalah beberapa kesimpulan daripada perbahasan saya pada pagi ini yang mungkin kita boleh sama-sama perbahaskan. Yang pertama adalah perlunya untuk membahas wacana kenegaraan semasa pada rangka yang paling mendasar iaitulah falsafah. Kita perlu berhenti sejenak. Kita perlu pergi lebih dalam daripada membahaskan kenegaraan dalam kerangka-kerangka yang sedia ada. Dalam politik, dalam kepartian, dalam kepimpinan, dalam sekadar pergi pada dasar. Kita perlu membahas kenegaraan pada kerangka yang lebih dalam, iaitulah falsafah. Itulah falsafah kenegaraan. Kenapa kita perlu bahas? Kesimpulan yang kedua saya ingin bawa adalah terdapat hubungan yang sangat rapat, tidak dapat dipisahkan antara falsafah dan realiti yang wujud. Sebab apa? Sebab kenegaraan kita pada hari ini sendiri dibangunkan oleh falsafah. Kenegaraan yang dibentuk oleh penjajah. Jadi yang nombor tiga, satu-satunya jalan keluar dari untuk kita membangun suatu realiti yang baru adalah dengan kita membangun falsafah kita yang tersendiri. Jadi yang ketiga, falsafah yang tersendiri akan membentuk gambaran bidang yang berbeza lalu melahirkan realiti yang baru. Maksudnya dengan falsafah itu akan memberi satu politik yang baru, ekonomi yang baru, pendidikan yang baru, sosial yang baru, undang-undang yang baru. Daripada konsep ataupun tajdid-tajdid yang dilakukan pada segala bidang itu, barulah kita boleh membina sebuah kenegaraan ataupun membentuk satu realiti yang baru. Dan yang keempat, perbahasan kenegaraan mestilah dilihat dalam kerangka membangun peradaban. Sebab apa? Sebab inilah debate yang berlaku dalam dunia hari ini. Jadi sepatutnya kita lagilah mempunyai satu sejarah peradaban yang agung, yang hebat, yang memberi satu sumbangan besar kepada ketamadunan manusia. Kitalah sebenarnya yang paling berhak, umat Islam ini sepatutnya yang paling berhak untuk membahaskan tentang membangun kembali kenegaraan pada unjuran peradaban. Untuk pergi lebih jauh. Untuk membawa kepada erti kenegaraan yang bersifat kuat, maju, unggul, yang lebih hebat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada hadirin. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator.